السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, waz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sadaqallahul azim. Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sungguhnya Rabbmu benar-benar esa, Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat terbit matahari. Muslimat dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini pada mukadimah yang lalu kita telah bincangkan bagaimana maksud as-safat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana pada beberapa surah yang lain, dalam permulaan awal surah ini Allah menerangkan tentang tentera Allah yang bernama malaikat. Daripada ayat pertama daripada surah ini Allah telah menyatakan dan memakai huruf qasam, waw kasam, sebagai sumpah yang bererti bahawa Allah SWT menyuruh kita menjuruskan perhatian kepada persoalan yang sedang dikemukakan di sini. Di sudut bahasa Arab, sebenarnya waw ni adalah salah satu daripada bentuk tiga huruf yang digunakan sebagai petanda sumpah. Waw, wallahi, wabillahi, tallahi. Jadi sumpah ni tujuannya untuk mengukuhkan informasi yang Allah SWT nak tegaskan pada ayat ini, bahawa Allah ni Maha Esa, Dialah yang memiliki, yang mengatur, yang mengelola alam keseluruhan. Sumpah ni kalau kita belajar dari surut bahasa Melayu sekalipun, mana-mana bahasa dunia, adalah satu cara yang digunakan untuk mengukuhkan sesuatu pandangan ataupun satu perkara yang kita nak kemukakan kepada orang. As-Saffat diambil dari perkataan saf, yang bermaksud satu yang teratur, yang berada dalam garisan yang lurus. Jadi pelaku kata yang merupakan adjektif itu tak disebut oleh ayat ini. Ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan di sini malaikat, telah kita bincangkan dahulu, iaitu yang berbaris melaksanakan ibadah sebagaimana manusia menyusun saf dalam salat. Jadi ataupun berbaris menanti perintah daripada Allah SWT. Dalam arti kata malaikat-malaikat ni mengembangkan sayapnya, kerana bila burung mengembangkan sayap, dia meluruskan kakinya. Itu juga ada yang memahami seperti itu, kerana dalam surah Al-Mulk Allah gambarkan safati wa yaqbid. Burung ni dia mengembangkan sayap dia dan juga menguncupkannya. Jadi pendapat lain mengatakan bahawa pelakunya adalah manusia sendiri, iaitu orang beriman yang melaksanakan salat dan juga berjihad. Ada pandangan seperti itu, maknanya bukan kepada malaikat sahaja, tapi pandangan yang kuat, so tentulah malaikat, kerana pandukan kepada pandangan daripada Masruq, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid As-Suddi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, ceritakan bahawa di sini memanglah maksudnya malaikat. Tapi ada di kalangan para ahli tafsir mengatakan tidaklah mengecualikan manusia yang taat pada Allah pun, mereka seperti malaikat dalam salat, duduk berbaris dengan lurus ataupun sedang baris dalam barisan jihad. Al-Imam Al-Bukhari memahami pula dalam arti kata yang umum. Ini yang dikatakan tadi, sama ada malaikat ataupun manusia. Bahkan menurutnya kata ayat ini, kata yang digunakan dalam ini sengaja tidak menggunakan kata as-saffin. As-saffin, saf. Kalau safin jamak kepada saf, as-saffin maknanya merujuk kepada golongan jamak muzakkar salim. Jadi kalau safat, as-saffat as-saffa,
maka ia mencakupi kelompok yang berbagai. Malaikat boleh, jin pun boleh, manusia pun boleh, burung, bahkan semua binatang makhluk yang ada di atas muka bumi ini pun berbaris, maka termasuk dalam konteks ayat was-safati safa. Menarik juga pandangan luar kotak yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Nazmul Durar ini. Perkataan zajirat boleh tuan-tuan ini boleh kalau sekalian. Zajirat, yang perkataan zajara. Zajara maknanya mendorong agar tak melakukan sesuatu ataupun menghalau. Zajara, kalau disebut Zajar al-Baqar maknanya menghalau dengan keras. Kalau binatang ataupun orang yang banyak cakap, tak ada apa-apa input, maka kita zajarahu juga berarti kita mengherdik dengan kasar. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus Al-Farid sebagai contohnya. Jadi dia mencegah daripada satu yang tak diingini oleh pencegahan. Ramai ulama memahami kata ni dalam merujuk kepada malaikat yang kerja dia mengherdik, melarang manusia daripada melakukan maksiat dalam bentuk teguran yang kadang-kadang terasa dalam diri kita, dorongan untuk meninggalkan perkara-perkara keji. Pagi-pagi kan tuan-tuan kena azan untuk mendengar loceng ini pagi pagi nak bangun kita. Masa itulah iman kita. Seorang melihat wallet seseorang yang jatuh, kembung nampak wallet, dompetnya, mihfazahnya. Kalau dia ambil boleh beli sebuah handphone, tapi kalau dipulangkan belum tentu dapat apa-apa. Sekarang iman yang berbicara. Lah hati kata jangan ambil, ini haram. Nak tidur kat office sebagai contohnya, tidurlah, tak ada orang lihat pun kamu bos, tapi makanan kamu bawa pulang pergi sini tu bagaimana? Ada teguran dalam hati. Itu dia tugas malaikat ni tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, membisik, mengajak kita untuk melakukan taat. Dalam masa yang sama ada juga desakan, dorongan, pengaruh, pujukan untuk kita melakukan maksiat, meninggalkan suruhan yang tadi itu. Jadi tugas malaikat ni bukan saja menghalang manusia melanggar hukum-hukum Allah SWT, tetapi juga tugas malaikat ni menghalang, membantu orang Islam dalam peperangan sebagai contoh yang telah kita lihat musi surah Taubah yang lalu. Dan nanti kita akan lihat surah Ahzab, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kisah tentang Nabi berjuang bersama dengan tentera di medan Ahzab, di medan Khandaq, menentang tentera Ahzab. Nanti kita lihat turunnya malaikat. Jadi malaikat juga tugasnya menghalang, mengelakkan mereka daripada bertindak zalim kepada orang Islam. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ketiga, fataliyati zikra. Taliyat Yusuf bahasa Arab ni tuan-tuan, bahasa Arab berkataan tala yatlu tilawah. Maksudnya kalau disuruh bahasa Arab ni asalnya berarti datang sesudah ataupun mengikuti. Jadi dari makna dasar inilah lahir makna yang berkembang, membawa makna membaca. Kerana orang baca ni mengikuti huruf demi huruf disusun, maka keluarlah satu bunyi yang tertentu. Suara kita adalah susunan bunyi nafas, udara yang keluar dengan proses yang tertentu yang kita belajar dari sudut linguistiknya. Begitu. Jadi makna tala yatlu ni maknanya susunan. Jadi perkataan qiraah bermaksud tilawah kerana kita menyusun satu huruf itu hingga jadi satu perkataan yang difahami. Biasanya tuan-tuan, kata ni bila digunakan dalam erti membaca, maka objek bacaannya adalah satu yang suci, satu yang benar. Ini biasa. Jadi perkara ni agaknya untuk mengisyaratkan bahawa kandungan bacaan itu hendaknya diikuti dengan amalan. Ini kata Muhammad Tawli Syarawi. Jadi bukan berhenti setakat bacaan saja, baca dan amalkan. Atas dasar itulah Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa kata kerja ini menyatakan mereka adalah orang yang mengikuti ucapan bacaan mereka dengan tindakan. Orang bukan setakat baca tapi beramal dengan apa yang dibaca itu. Ini maksud ayat Allah, fataliyati zikra. Dalam nampaknya kefahaman Imam Al-Bukhari. Ramai ulama memahami kata fataliyati zikra di sini adalah maksudnya malaikat-malaikat yang membacakan wahyu kepada para nabi. Sudah tentulah malaikat ini mengamalkan apa yang disampaikan itu. Mereka merupakan golongan taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dulu kita bincang, malaikat tidak pernah memaksiati Allah SWT, meninggalkan perintah Allah, jauh sekali, ingkar, tak ada. Malaikat takkan buat begitu.
Tapi ada juga di kalangan para ahli tafsir mengatakan bahawa maksud fataliyati zikra ni adalah tugas manusia yang baca dan kemudian mengamalkan tuntutan dalam bacaan yang dilakukan itu. Namun demikian boleh jadi juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dimasukkan di sini yang 3 kelompok ayat tadi adalah malaikat-malaikat yang turun membawa wahyu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja mereka ni berbaris-baris untuk menunggu perintah Allah, kemudian menghalang orang daripada melakukan maksiat, mengherdik syaitan supaya jangan mengganggu manusia. Dan demikian juga mereka terlibat direct, langsung dalam penyampaian wahyu kepada para nabi. Inilah yang bertepatan dengan Allah SWT dalam surah Al-Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah Taala yang mengetahui perkara gaib, dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridainya. Maka sungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga di kalangan para malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi dengan demikian tuan-tuan, Allah bersumpah dengan ayat yang 3 ni, kerja para malaikat yang teratur, berbaris, mengherdik syaitan sehingga tak dapat mengganggu manusia, tak mengganggu orang nak melakukan taat kepada Allah Taala, kemudian membacakan wahyu kepada para nabi, khususnya Quran yang sedang kita bacakan ni. Jadi kefahaman ni kalaulah dilihat dengan ayat yang akan datang, bagaimana hukuman Allah SWT melontar syaitan-syaitan dengan api kalau mereka ni cuba untuk mengganggu ataupun memutarbelitkan perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ni menyeleweng daripada ketetapan Allah SWT itu. Khatibillah, penggunaan perkataan fa di sini, wasafati safa, fazajirati zajra, fazajirati zajra, fataliyati dhikra. Fa yang digunakan di sini mengandungi makna urutan, seperti yang disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Tahir Ibn Ashur. Jadi di sini menunjuk kepada peringkat keutamaan. Jadi keutamaan pertama adalah berbaris dengan teratur, kemudian barulah disusuli dengan tahap yang kedua, dan akhirnya tahap yang ketiga. Tahap kedua ni mencegah keburukan, dan yang ketiga tahap membaca, mengamalkan zikir. Kerana berbaris bersaf-saf adalah satu mukadimah, permulaan untuk mencapai sesuatu tujuan. Kemudian barulah mereka menghardik, kemudian baru datang yang ketiga, iaitu mereka membaca firman Allah SWT disampaikan kepada manusia. Macamlah pelajar-pelajar yang duduk dalam barisan baris, kemudian dengar guru bercakap, kemudian barulah melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh guru. Demikianlah lebih kurang seperti yang disebut oleh Ibn Ashur. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bolehlah kita lihat, boleh fahami di sini bahawa nak menghalang satu keburukan itu daripada berlaku, meninggalkan satu kejahatan, mestilah menghiaskan diri terlebih dahulu dengan ketaatan kepada Allah SWT. Inilah kefahaman beliau kepada ayat Allah SWT. Malaikat memahami dan mengikuti perintah Allah selepas mereka ni berbaris, mendengar, memberikan perhatian. Maka begitu juga manusia kalau nak melakukan taat Allah, mestilah dengar dahulu dan buang segala bentuk kejahatan, barulah boleh diisi padanya usaha proses untuk mentaati perintah Allah SWT, mengikuti segala kehendaknya. Kemudian datang ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Lihat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, datang ayat, sungguhnya Tuhan kamu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, serta Tuhan ke tempat-tempat terbitnya matahari. Kalau ayat yang lalu menyebut tentang 3 bentuk aktiviti yang dilakukan oleh malaikat ni tadi, sekarang untuk mengukuhkan perkara tersebut, mengapa mereka melakukan perintah tersebut? Kerana ia merupakan satu arahan daripada Allah SWT yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah ni melihara, Allah menganugerahkan berbagai bentuk kebaikan kepada kamu wahai manusia. Termasuklah kamu yang menyengutukan Allah SWT pun mendapat kelebihan tersebut. Kamu tersedar tak? Jadi tiada sekutu bagi Allah SWT sebagaimana yang dikatakan oleh musyrikun. Jadi Allah SWT ni Maha Mencipta, memiliki, mengendali segala urusan
dalam langit yang banyak ini, berlapis-lapis ini adalah ketetapan Allah SWT. Dan seterusnya penggunaan perkataan masyarik merujuk kepada jamak masyrik. Masyrik jamaknya masyarik. Jadi di sini yang merujuk kepada tempat terbit matahari. Jadi Allah juga pemilik maghrib, tempat matahari terbenam. Di sini Allah Taala menyebut perkataan masyrik saja, kerana bila surah masyrik adalah maghrib, tuan-tuan. Kerana dalam surah Al Muzammil Allah jelaskan Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Jadi telah disebut perkataan masyriq dan maghrib. Di surah As-Salam Madair disebut satu saja di sini kerana ia tetap merujuk kepada dua. Dan masyarik merujuk kepada banyaknya belah timur. Kenapa banyak belah timur? Kenapa tak sebut masyriq saja? Selain daripada keindahan bahasa ini untuk wazannya yang indah dalam bentuk disebut mafa'il, tapi juga merujuk satu perkara lain. InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang, iaitu berkaitan dengan perbezaan musim. Bukan sebenarnya nanti kita lihat pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.